Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. قال الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita menjalani bulan Ramadan al-Mubarak ini. Mudah-mudahan segala amal soleh yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Pada hari ini kita telah berada di penghujung bulan Ramadan al-Mubarak. Bermakna hanya tinggal beberapa langkah sahaja lagi untuk kita keluar daripada kebun Ramadan yang mulia ini. Saya percaya sudah tentu ramai di antara kita yang telah merasai kehangatan, merasai aura untuk kita berhari raya. Hari raya merupakan hari kemenangan bagi umat Islam seluruh dunia. Setelah kita berpuasa sebulan di bulan Ramadan, maka bila tibanya Syawal, kita menyambut kemenangan kita meraihkan, kita menzahirkan kegembiraan kita setelah kita berjaya mengharungi bulan Ramadan dengan penuh ketakwaan. Dan di sini suka saya nak menyampaikan beberapa perkara insya-Allah untuk kita sama-sama muhasabah diri kita sebagai tazkirah untuk diri saya sendiri dan kepada semua yang mendengar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keredaan kepada kita di sepanjang bulan Ramadan yang mulia ini. Tuan-tuan, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Sudah tentu bakul kebun Ramadan kita dipenuhi dengan berbagai-bagai perkara amal-amal soleh dan sudah tentu kita tak nak bakul kebun Ramadan kita ini bocor. Setelah sekian lama, beberapa hari yang telah lepas, kita mengisinya dengan segala perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara ibadah. Namun di akhir Ramadan ini kita tak nak bakul kita itu kurang, bocor dan sebagainya. Kita nak bakul kita itu sentiasa penuh. Nak kita bawa keluar daripada bulan Ramadan ini, kita nak dalam keadaan bakul kita itu penuh. Kita tak nak bila setelah beberapa hari yang telah lepas kita isi dalam bakul kita tu dah sampai nak habisnya, ianya jadi berkurang. Disebabkan kebocoran bakul kita tersebut dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya kita lakukan sepanjang bulan Ramadan yang mulia ini. Tuan-tuan, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, di sini saya nak sampaikan sebagai satu pesanan lah untuk diri saya sendiri juga dan kepada semua yang mendengar ini, berkenaan dengan bila mana kita telah menghampiri menghampiri hari raya, kita tentu kita merasai kehangatan Aidil Fitri, dan dalam masa yang sama sedar tak sedar kita melakukan beberapa perkara yang pada diri kita yang mana tidak menempati apa yang dianjurkan oleh agama kita. Tidak menempati apa yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kelebihan bulan Ramadan itu sendiri, yang mana kita telah tahu satu-satunya bulan di antara bulan-bulan yang lain, hanya bulan Ramadan sahajalah yang mempunyai pelbagai-bagai kelebihan. Maka alangkah rugi
Alangkah malangnya jika kita tidak ambil peluang yang ada ni untuk kita pastikan betul-betul kita keluar daripada bulan Ramadan ini dengan hasil yang maksimal, tanpa sebarang perkara-perkara yang boleh mengurangkan ganjaran kita. Di sini saya nak sebutkan berkenaan dengan hari raya. Bila sebut hari raya, kita tak dapat berpisah dengan lagu hari raya. Sudah terdengar di corong-corong radio, di dalam internet, di mana-mana saja, dan dalam WhatsApp dan sebagainya, sudah kita terdengar lagu, nyanyian lagu hari raya. Dan perlu kita ingat, kita sekarang ini masih berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan belum pergi meninggalkan kita. Dalam hadis Nabi SAW menyebut, jika umatku tahu berkenaan dengan kelebihan bulan Ramadan ini, nescaya manusia itu akan minta diberikan lagi Ramadan. Makna kata, bila habis sahaja bulan Ramadan ini, kita minta lagi, nak lagi Ramadan. Selepas ni pun Ramadan. Kalau boleh sepanjang tahun pun kita nak, seumpama bulan Ramadan. Itu kata Nabi SAW. Jika kita tahu kelebihan bulan Ramadan itu, kita tak nak bulan Ramadan itu pergi. Kita nak sentiasa je bulan Ramadan itu. Habis bulan Ramadan, kita nak Ramadan lagi. Kalaulah manusia itu tahu kelebihannya, kata Nabi SAW. Tetapi dalam masa yang sama, kita melakukan seolah-olah kita hendak menghalau Ramadan itu pergi cepat-cepat. Kita sedar tak sedar, tapi kita telah melakukan perkara-perkara begitu seolah-olah kita mengharapkan Ramadan itu pergi cepat-cepat. Kerana apa? Kerana kita nak sambut hari raya. Sedangkan belum tiba masanya lagi. Kita masih berada di bulan Ramadan. Saya buat contoh seperti kita meraihkan tetamu yang datang rumah kita. Tetamu yang datang rumah kita yang membawa berbagai-bagai hadiah, berbagai-bagai buah tangan kepada kita. Bila masa tetamu itu berada di rumah kita, pada mula-mulanya kita layanlah. Kita layan elok-elok, kita layan elok-elok. Bila belum sampai waktunya dia nak balik, dalam masa sama kita telefon orang lain, kita bercakap dengan orang lain di depan tetamu kita itu. Kita bercakap dengan orang lain, kita call tetamu yang lain yang tak datang pun lagi rumah kita, yang belum datang lagi. Nak datang juga tapi belum masanya lagi. Tapi kita tak layan tetamu yang sedang berada di rumah kita itu, sedangkan kita melayan tetamu yang belum datang lagi. Padahal tetamu yang berada di rumah kita itu sekarang ini, yang membawa berbagai-bagai kelebihan untuk kita, membawa berbagai-bagai buah tangan untuk kita, kita lebih melayan tetamu yang belum sampai lagi. Padahal sebelum ada itu, kita telah berjanji, dah minta 3 bulan sebelum tu lagi kita dah jemput, datanglah rumah kita. Bila masa tetamu datang rumah kita, belum pun sempat tetamu itu nak balik, kita dah tak nak layan. Kita layan orang lain yang belum sampai lagi rumah kita. Apa perasaan tetamu kita tu? Apa perasaan tetamu yang sedang berada di rumah kita tersebut? Kita berhadapan dengan dia, tetapi dalam masa yang sama kita layan orang lain yang belum sampai lagi ke rumah kita. Apa perasaan tetamu tersebut? Itulah perumpamaan seolah-olah kalaulah kita ni belum sampai lagi bulan Syawal,
belum sampai lagi masanya, kita lah seolah-olah sudah beria-ria untuk, contohlah, ambil mudah lah, mana contoh kita mendengar lagu raya kan. Ini banyaklah di antara kita lah, termasuk saya sendiri pun, itulah sebagai muhasabah diri kita sendiri. Kita suka dengar lagu raya, masak nak buka puasa, kita buka lagu raya, buat kuih di malam hari, sambil buat kuih tu, kita buka lagu raya, kita pasang lagu raya, sambil tukar lansir tu, kita buka lagu raya. Adakah salah? Saya tak nak bercakap berkenaan dengan hukum dan sebagainya. Tapi kita bercakap berkenaan dengan adab. Adab kita dengan tetamu kita. Perumpamaan yang saya bawa tadi, perumpamaan Ramadan itu tetamu kita yang perlu kita layan sekarang ini. Tapi kenapa kita layan orang yang tak sepatutnya? Belum tiba masanya lagi. Kita sambut pun tak sambut pun, hari raya tetap datang. Tetapi kita seolah-olah beria-ria, mendengar lagu dan sebagainya, lagu hari raya. Ya betul lah, kita nak ambil mood, nak ambil aura raya tu, sambil-sambil nak buat kuih, sambil-sambil kita membersih rumah, mengemah rumah kita. Kalau dengar lagu raya tu semangat sikit kan. Tapi bukan saya bercakap soal hukum, tak, mana berkenaan dengan adab kita. Di mana adab kita dengan Ramadan? Di mana adab kita dengan tetamu yang kita sedang berhadapan sekarang ni? Jadi masalah salah tak salah itu bukan masalahnya. Di sini maknanya adab kita dengan tetamu kita. Yang telah kita tahu, tetamu ni membawa kita berbagai-bagai kelebihan, membawa kita berbagai kata buah tangan, berbagai ganjaran. Kita tahu semua tu kan. Tetapi kita masih lagi terikut-ikut dengan kata hati kita, dengan keinginan kita nak merasai suasana raya tu, dengan kita mendengar lagu raya dan sebagainya, seolah-olah kita menindakkan, seolah-olah kita menghalau Ramadan secara terhormat pergi cepat-cepat kerana tak sabar lagi nak sambut raya ni. Seolah-olah macam itulah. Walaupun pada hati kita tak adalah niat macam tu kan. Kita dengar lagu raya tu kata nak ambil mood saja kan. Nak ambil aura raya tu bukan kata niat kita kata macam tu. Tapi dari segi adab kita, contoh macam kita meraihkan tetamu kita lah. Bagaimana adab kita meraihkan tetamu kita? Kita nak menzahirkan kata kebesaran bulan Ramadan ini dengan berbagai-bagai kelebihan itu. Setelah kita maklum tu, bagaimana? Adakah sekadar kita tahu ataupun sekadar kita sebut saja bulan Ramadan itu ada kelebihan-kelebihannya, tetapi dalam masa yang sama kita masih menurut kemahuan hati kita, menurut kesukaan hati kita yang tidak menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak dengar lagu raya tak salah, tak ada masalah. Tetapi kata macam mana? Bagi saya lah kan, maknanya kalau kita nak dengar lagu raya untuk ambil mood, ambil aura, untuk bagi rajin kita untuk kemas rumah dan sebagainya, itu bergantunglah pada hati kita lah. Tetapi dari segi adabnya macam tu lah. Dari segi adabnya kita dengan tetamu, bagaimana? Itu sama-sama kita muhasabah dirilah. Saya tak kata benda tu haram dan sebagainya. Maknanya sebagai adab kita dengan tetamu yang datang ke rumah kita. Kerana Ramadan ini seolah-olah tetamu kita. Bukan kita mendatangi Ramadan. Ramadan itu bukan ada bertempat ke mana-mana kita pergi dapat Ramadan, tak. Kita berada di mana-mana saja di Malaysia ke di Amerika ke, di mana saja tempat di dunia ini, Ramadan tetap datang kepada kita. Seolah-olah Ramadan itu datang bertamu kepada kita. Jadi sebagai layaknya seorang tetamu, kita haruslah melayannya sebagai hak tetamu.
Lebih-lebih lagi tetamu yang membawa kita berbagai-bagai kelebihan, berbagai kebaikan. Itu semua kita telah tahu, kan? Nak dengar lagu raya tak ada masalah, kan? Kalau tanya saya bila nak sepatutnya boleh dengar, hari raya lah. Bila? Bila kata dah terbenam 30 Ramadan itu, masuk maghrib bulan Syawal tu, dah masuk dah hari raya. Itulah hari raya sebenarnya. Bolehlah nak pasang lagu raya, nak dengar lagu raya sebagainya. Itu pun kalau diikutkan mengikut sunnah Nabi SAW, malam hari raya itu kita disunatkan untuk bertakbir, bertahmid, bertahlil, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara macam tu. Bukan kita dengan cara kita mendengar lagu raya dan sebagainya. Lebih-lebih lagi yang penyanyi pun dah ada dah. Penyanyi dah lama dah meninggal dunia dah. Tapi masih lagi lagu-lagu raya tu kita dengar. Dan rasanya orang Malaysia lah, orang Melayu lah yang paling banyak sekali lagu rayanya berbanding negara lain. Rasanya lah. Malaysia ni berbagai-bagai versi. Lagu klasik pun ada, lagu moden pun ada, berbagai-bagai, kalau kira beratus-ratus lagu rayanya. Yang dulu, yang baru, itu Malaysia punya budaya lah. Kalau tempat lain mungkin tak ada sebanyak lagu Malaysia, lagu raya kita. Dan kita telah tahu malam raya itu kita disunatkan mengikut sunnah Nabi SAW bertakbir, bertahlil, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil-sambil kita buat kerja, ngemah rumah ke, tukar lansir ke apa ke, kita bertakbir lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala itu yang dianjurkan oleh agama kita, yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu maknanya kita menzalimi, kita bersikap zalim. Maksudnya kita meletakkan sesuatu bukan tempatnya. Belum lagi bulan Syawal, tapi kita telah seolah-olah kita telah menyambut Syawal. Itu maknanya kita menzalimi, letak satu benda bukan pada tempatnya, kan? Dan bukan Ramadan ini kita jadikan satu countdown. Kita mengira, okey 27, 3 hari lagi nak raya, 2 hari lagi nak raya. Bukan macam tu. Seolah-olah kita menghalau bulan Ramadan itu pergi cepat-cepat secara terhormat, walaupun bukan dalam hati kita kata nak macam tu, tapi seolah-olah apa yang gambaran kita lakukan itulah yang bagaimana kita. Itu sama-samalah kita muhasabah diri kita, kepada diri saya sendiri dan kepada kita semualah. Dengan hikmah PKP ini kita ambillah ya sebagai pengajaran untuk kita tinggalkanlah yang kata adab atau kebiasaan kita yang tidak menepati sunnah Nabi SAW. Kerana kalau kita buat satu benda yang tidak menepati sunnah, itu sia-sia sahaja. Bolehlah kita dengar lagu tu sekadar macam tu lah. Tetapi kalau kita dengar ceramah ke, dengar zikir ke, kita berzikir ke, kita bertakbir ke sebagainya, itu dapat pahala dekat kita. Daripada kita dengar lagu hari raya tu, dan penyanyi dah pun dah meninggal dunia dah pun. Jadi kita ubah kebiasaan kita yang sebelum benda ni. Dulu-dulu tiba je nak nampi hari raya, dah tambah kalau kita pergi dekat shopping komplek ke, dekat radio, kat TV ke, dah terpasang lagu raya kan. 2-3 hari nak raya. Bahkan awal Ramadan pun dah ada dah lagu rayanya, dah mengira-ngira dah 29 hari lagi nak raya, 28 hari lagi nak raya. Itu sebagai Ramadan itu seolah-olah countdown untuk raya. Walhal hari raya itu setelah kita bermujahadah di bulan Ramadan ini sampai ke akhirnya, sampai ke 30 Ramadan itu kita telah melakukan semaksimal mungkin, dan kita mencapai satu taraf, kata sebagai sebut la'allakum tattaqun, barulah kita layak untuk berhari raya, layak untuk kita meraihkan hari kemenangan kita, layak kita merasai kegembiraan setelah kita bersusah payah di sepanjang bulan Ramadan itu.
Maknanya itulah tujuan sebenar dalam kita menyambut bulan Ramadan dan menyambut hari raya. Jadi sama-samalah kita muhasabah diri kita. Saya ulang sekali lagi, bukan kata benda tu haram dan sebagainya. Itu saya cakap berkenaan dengan adab kita. Seolah-olah perumpamaan macam kita meraihkan tetamu tadi. Macam mana adab kita dengan tetamu. Walaupun hati kita kata tak apa, sekadar nak ambil note saja. Tapi dalam masa yang sama, kelakuan kita itu seolah-olah kita menghalau bulan Ramadan pergi cepat-cepat. Sebab kita tak sabar nak sambut raya lah. Itu terpulanglah pada hati masing-masing. Bukan saya kata haram apa sebagainya, tapi itu sebagai adab kita untuk kita meraihkan bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Jadi sama-sama, sekali lagi, saya mohon maaf sekiranya ada yang terguris apa ke. Itu maknanya saya sampaikan ini berdasarkan apa yang dianjurkan oleh agama kita. Agama kita cukup cantik. Cumanya setengah-setengah orang tu kadang-kadang mengikut kemahuan dia, mengikut hatinya. Dia kata dalam berbagai-bagai alasan, dia kata tak apa jenis. Yang penting macam ni. Itu terpulang. Apa yang saya sampaikan ini adalah bagaimana yang dianjurkan oleh agama kita, yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitulah. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat. Sama kita, kalau rasa kita nak ubah, kita ubahlah daripada kebiasaan yang sebelum ni dengan nasyid, dengan lagu raya 2-3 hari ni, kita ubah. Kita perbanyakkan mendengar zikir dan sebagainya, kita berzikir dan sebagainya, bertakbir, bertahmid. Kita ubah benda tu. Mana untuk keuntungan kita. Bukan untuk siapa-siapa, untuk keuntungan kita juga. Daripada kita buat benda yang macam tu. Saya dah katalah benda tu haram dan sebagainya. Tapi adab kita macam itulah. Jadi sekadar itulah saja untuk kongsian pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang baik itu boleh kita sama-sama amalkan. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.